A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil azim. Tahniah Puan Zainun daripada Canberra, Singapura, orang pertama yang menyapa Tabah. Ni orang ni ya. Hebat. Ajmal ya. Cik Akmal Musa, Yan Yayan ya. Tahniah Leni Nadira ni top 5. Kak Syuk, Abdul Rahman, Zaril Zariz, Mun Maisma, Cik Akmal Musa, Arul Hazri. Ni semua orang hebat ni. Misa, Norma Basal, ni semua top 10 ni awal ni. Tahniah ya. Lepas tu Sharifah Azizan. Macam mana suara macam mana? Tok Abah dah detect semalam di mana kesilapan Tok Abah. InsyaAllah suara okey kot ya. Cuba respon tentang suara, clear tak? Deleni Nadira, Nur Azimah Yusof, Johan Joeb. Cuba beritahu Tok Abah, suara okey tak? Tok Abah malam tadi pukul 1 pagi dapat ilham. Cek. Punya ada volume tertutup. Coach ya, Amy, Kak Sab Hussein, Cintaku Mamirus, Salwati. Apa respon Intan Sadia, Sharifah Azizan, Ain Selamat. Kuat tak volume? Dah masuk tu kata Lita Ber. Terima kasih Lita Bali Ishak, Nur Asma Abdul. Wah, Nur masuk terus ya, selawat dan tolong share ya, like dan share. Cikgu Zam ni jangan jumpa Cikgu Zam. Ya, Nazmi Ani ya, Khairul Haryadi, Nazmi Ani tadi, Arman, Just ya. Ni siapa? Umi Syahriyatul Syahari. Dia tulis lagi. Okey, clear. Clear ya. Audio visual all mantap. Suara okey. Dah minta awak dah jumpa lah dia punya masalah. Tak payahlah tukar komputer. Membalas tadi. Tu abang ingat nak beli komputer baru. Kata alamak, yang baru tak sampai 2 tahun pun. Fatimah Azman kata clear. Power suaranya kata Yan Jaya. That mean I got the right solution. Hasna Syahari, Akmal Aziz, Zainab Hassan, alhamdulillah suara jelas. Terima kasih. Fina Junaida, Mat Zakwan, suara okey. I'm very happy. Sharifah Edora ya, Jasni Ahmad, audio okey. Garang, garang kata Jasni. Pensyarah lagi garang nak cakap ya. Alam Ahmad jelas, suara jelas kata Razali. Jamaliah kata okey. Keluarga Haji Bakhil, lama tak jumpa keluarga Haji Bakhil ni ya. Rahimah binti Jalil kata Jahrun ya. Love Hani, kalau apa ni, dan share, tengah like dan share 142 share. Tahniah ya. Hari ni hari Selasa. Fiz Jazz ya, Ajar Zainun tadi, Yana Ana, Zainab Hassan dah sekat subuh dia kata. Ramlah Zul, Didi Zari, Aisyah Slumber. Aisyah Slumber. Memang slumber dia ni ya. Wong Jawa pun dah masuk. Baba Hassan ya, Hari Ida, Nur Asma Abdul, terima kasih. Angel GAB, Mardiana, Bunga Ros, Hasna Syahari, suara jelas, alhamdulillah. Nur Adila, tambah happy lah ya. Merdu suara pula tu kata Miana, terima kasih. Sifti Afsakula ya. Jordan J. Kenner pun lama tak nampak ya. Rafidah Hassan, Suzia Muhammad Develop ya. Coach Amy kata okey. Rosnani, Halida, Syamim, Kamsul, 171 shares, like dan share guys. 231 dah masuk kelas, terima kasih. Kasum tambah ya. Ayu Saim lagi driving tu. Ayu Saim maghrib ke mana tu? Ni sebelum maghrib ni. Tapi janganlah sekarang dah masuk sama, memang lewat maghrib ya. Saya tadi Ayu Saim ke Arizona ya. Rokaya RM, Mun Maisma, Muhammad Adib, Zainab Hassan, suara jelas hari ni. Power, alhamdulillah. Tabah bubuh 100%. Rupanya semalam benda tu tertutup kat 5%. Patutlah suara jelas tapi slow ya. Siti Afsakula, Sabrida, Tabah tengok malam tadi cari ilham lah kan. Tiba-tiba terjumpa Tika Syawal, orang tua ya, bukannya IT friendly, bukannya opti savvy, friendly tapi tak savvy ya. Leni, Zaitun Zain, Bunga Merah, Jawada, Saidil Amin, Aisyah Slamber dah sebut tadi. Nur Susila, Nuriza, Salam, Waalaikumsalam, Nur Jahara, Zuraida. Wow, 243 people dah sharing dah ya. 248 dalam kelas, make it 300 at least.
Hari ini hari Selasa, 7 hari bulan Jun, Masya Allah. Happy birthday, happy anniversary. Mereka yang lahir bulan Jun, awal Jun ni orangnya very friendly. Orang suka berkawan, orang suka kemas, orang suka cantik-cantik, orang yang mudah boring, suka berubah. Tapi orang yang memang people centered, people friendly. Tapi be careful guys, jangan sampai orang ambil kesempatan. Zaim Adimiskan pun dah masuk, jangan orang ambil kesempatan. Rifah Marjan dah masuk, jangan Dr. Narima pun dah share, terima kasih. Siti Suzana, Juzmaini Syamsuddin, bukan Syamsuddin, Sainuddin. Ini Jun, malulah mata orang tua bagi-bagi kan. Puji Lestari, tu dia. Juzmaini Sainuddin dah share, terima kasih. Jamalia Sapawi, Rifah, Sairah Jaafar, Smart Work, Smart Work pun dah ada. Syarifah Aziza, Siti Rofia, Nurul Ain Nulantan, tu dia. Nalin, Merais Ili, siapa yang orang baru? Peter Manikam. Terima kasih Peter, lama tak nampak you. Suhaimi Ismail, Dinama, tunggu dia. Naida, Mulma Ismail dan yang lain. Baik, wow, 327 shares. So Tobah nak sambung balik sebab ni dah dapat suara baru. Dah tahu masalah tentang audio. Kita nak sambung tip yang nombor 43 pagi ni. Tapi semalam tip nombor 42, sebenarnya 43 semalam, tapi tak apalah. Tobah kata cerahkan dan ceriakan sekitar. Because you are being influenced by your environment. Anda adalah siapa, apa dan apa persekitaran anda. Jadi orang berkawan dengan orang yang positif, kita akan jadi positif. Berkawan dengan orang yang katun-katun, awak akan jadi katun. Berkawan dengan orang yang suka mengata orang, mengumpat, awak akan jadi among them. Berkawan dengan orang yang toxic, you may become toxic unless you niat untuk berdakwah ataupun untuk merangsang orang lain berubah. Otherwise you become one of them. Kamu akan ikut amalan dan tindakan kawan-kawanmu. Mafhum hadis Nabi lah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi be careful So cerahkan dan ceriakan. When we start trying to make our environment better, more cheerful, maka kita akan jadi cheerful. Sebabnya keceriaan, kehappian bermula di rumah. Itu sebabnya Tok Abah pun pagi tadi bangun terlewat sikit, bangun terus Tok Abah apa-apa seperti biasalah. Tok Abah terus senyum menghadap kiblat. Kalau untuk orang bukan Islam, kiblat mean facing your west. Why? Because bila kita menghadap kiblat ataupun barat, west, maka the ions in our body and the ions on earth become parallel. Ion-ion besi, magnesium, manganese, zinc, potassium, kalsium yang ada dalam badan kita ni selari dengan bumi. Jadi parallel. Kesannya tenang, fokus, bersemangat, dan kita akan dapat kesan daripada the environment. Jadi positivity daripada environment kita akan dapat bila kita menghadap ke kiblat. Alright. So anak-anak pun kalau nak belajar, elok menghadap ke kiblat ataupun menghadap ke west lah, ke barat, supaya ion dalam badan mereka selari dengan bumi dan mereka dapat fokus, concentrate, bertenaga, dapat belajar lama dan mudah mencerap, mudah mengingat, mudah memahami apa yang mereka pelajari. Wow, ada magic dalam tindak tanduk anda. Itu yang semalam 42. Kita sambung sekarang bahagian ke-14. Hari ini CD ke-14, tips untuk ceria dan bahagia. Nombor 43 ialah belajar untuk meditasi lah. Meditasi mean berzikir, bersendirian, berdoa, bertahajud, bermunajat, gitu. Meditasi, supaya kata tenang dalaman. Tenang dalaman. Ada orang belajar yoga, ada orang belajar silat, ada orang belajar konsentrasi, ada orang belajar deep breathing, recharging breathing, ada orang belajar pernafasan tauhid, macam-macam kaedah lah pernafasan tauhid ataupun recharging breathing. Untuk orang Islam dia buat ada pernafasan tauhid. Untuk orang bukan Islam mereka ada recharging breathing yang tak orang belajar daripada Profesor Allahumma selamat, siapa nama profesor tu yang mengajar Tok Abah? Lama tak sebut nama dia, yang belajar ajar Tok Abah cara pernafasan untuk recharge. Ni Tok Abah belajar tahun 80-an.
dengan Nadir ni, insya-Allah dapat balik nama profesor tu ya. Nama profesor yang Tok Abah sangat respect. Dia juga mengajar Tok Abah bagaimana nak programkan otak semasa nak balik kerja supaya tenang, positif, kurang stres, happy, bahagia. Balik rumah tak stres. Bukanlah tak stres, kurang sangat stres. Kalau tidak kita balik kerja kan penat. Tetapi sebab kita dah programkan semasa nak balik, so kita akan balik rumah dengan tenang, dengan senyuman, kurang stres, dan kita mulakan macam mulakan hidup baru. Walaupun dah 7, 8, 9 jam bekerja dengan melalui jam, sampai rumah dalam keadaan very positif sebab kita programkan dulu. Ni profesor tu mengajar Tok Abah bagaimana program otak sebelum balik kerja. That happened to me in 1990s masa Tok Abah maximum stress. Jumpa pakar kata stres Tok Abah masa tu dah ada masalah mental lah, tekanan mental untuk orang yang terlampau kata tu ada high aspiration. Tapi sekarang ni masalah tekanan mental ni semua orang hadapi sebab situasi, kondisi pandemik, ekonomi, harga mahal, persekitaran, masalah integriti negara, masalah keluarga Malaysia, masalah berbagai-bagai cabaran. Allah bila kasih akan hambanya diuji. So ini semua untuk menyatukan manusia sebenarnya. Tapi kalau tak faham, kita akan makin berpecah belah. Kalau tak kenal diri, makin berpecah belah. Kalau faham, kita akan lebih bersatu. Sebab Tuhan tak pandang kumpulan yang tidak satu hati. Tapi kita kan makin dicabar, makin berpecah. What a shame. Sebenarnya kita kenal diri, tahu kita punya fungsi dan true calling, kita akan berubah ke arah yang lebih hebat. So belajar untuk meditasi bertenang-tenang, muhasabah diri, itu sebenarnya konsep khalwat yang sebenarnya ialah bersendirian untuk merapatkan diri dengan Tuhan. Itu konsep khalwat yang original, tapi dicemari dengan khalwat yang sekarang. Kalau berdua-duaan melakukan benda yang tak elok, possibility melakukan benda tak elok, itu khalwat sekarang. Padahal khalwah yang original bersendiri-sendiri untuk mengingati Tuhan, merapatkan, untuk menghisap diri, untuk merapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak originalnya. So kita belajar untuk bertenang-tenang, untuk muhasabah diri, untuk kata tu bertakarub dengan Allah, merapatkan diri kita dengan Tuhan. Kita bermunajat. Tuan Abah sebut selalu apa? Kita stres bukan banyak fikir. Kita stres sebab kurang zikir, kurang mengingati Tuhan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. So silap ke cakap Tuan Abah? Tak silap. Sebab tadi tu ada hadis tadi tu, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ayat Quran. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. So you cannot go wrong there, guys. You cannot go wrong. That's why people meditate, to find your true self and to make yourself closer to the Creator. Meditasi, Itu nombor 43. Tuan Abah sengaja sebab excited, suara dah okey, dah normal, volume dah okey, dah tahu punca masalah, tak payah beli komputer baru, excited. Tuan Abah lupa, program kita AB Live kita pagi ni dibawakan oleh psikologi tempat kerja. Ini bukan webinar, seminar. Tuan Abah akan berjumpa anda dalam kelas pada insya-Allah pada 21 Jun. Untuk mereka yang dah berdaftar, ada dulu kata minta delay sikit untuk dapat minta izin daripada bos. So bos send your staff. Tuan Abah check balik. Tuan Abah tengok balik konten dan sebagainya. Siapa yang patut attend Tuan Abah punya seminar bersama dengan Cikgu Saiful ni pada 21 bulan Jun ni? Tuan Abah ingat, HRD manager patut datang. The manager should come, the managers, the supervisor, the bosses can come, counselor kena datang lah. Sebab kita nak belajar bagaimana nak menanggapi dan juga untuk menserasikan roh antara wanita dan lelaki di rumah, di tempat kerja, dalam masyarakat, di mana-mana. How to reconcile the differences between men and women. Komunikasi antara gender, memahami karenah antara gender, memahami bagaimana manusia berfikir, apa perkara yang orang lelaki suka, orang perempuan tak perasan, apa yang perempuan suka, orang lelaki jahil. So kita akan terangkan.
Dan bagaimana nak berkomunikasi dengan gender yang berbeza. Orang lelaki nak macam mana nak berkomunikasi dengan hebat dengan orang lelaki. Lain dengan orang perempuan, you kena bercakap serentak, kena berfikir serentak, kena mencelah. Itu bercakap dengan perempuan. Dengan lelaki tak boleh. Dengan lelaki awak kena tunggu, kena cakap satu-satu, kena cakap seorang-seorang. Ya, maksudnya seorang nak bercakap, baru seorang masuk. Bukannya cakap serentak. Orang perempuan 6 orang, 6 cakap. 6 cakap tentang handbag, 6 cakap tentang dia punya spa, 6 cakap tentang cucu, tentang anak, 6. Dan they all hear each other. Mereka dengar. Dan mereka, oh ya, tak sangka kau punya handbag baru hijau. Dia 6 cakap tentang handbag, 6 cakap tentang kasut, 6 cakap tentang resipi baru, serentak. And yet they can listen. Sebab otak kanan, otak kiri orang perempuan telah disinkronis oleh Allah untuk kata tu berkait, ya. Sebabnya mereka boleh buat 3, 4, 5, 6 kerja serentak. Dahsyat. Tuhan mencipta wanita yang sangat berbeza dengan Tuhan buat wiring untuk laki-laki. Orang lelaki masa muda sampai umur 60, dia banyak fikir pakai otak kiri saja. Otak kanan masa-masa tertentu. Ini otak kreativiti, otak out of the box, dia masa tertentu saja dirangsang. Otherwise dia akan pakai otak logik, otak fakta, otak sistem. Sebenarnya orang lelaki ni dia banyak pakai logik. Bukanlah orang perempuan tak pakai logik. Orang perempuan pakai gerak batin yang jauh lebih efektif dan penting berbanding logik semata-mata. Logik is good, tetapi ada benda yang tidak logical. Jadi kalau mak pakai logik, anak sengsara, keluarga sengsara. Tak boleh pakai logik. Dah budak tu nakal, takkan nak bagi makan. Kalau dia nakal, biar dia tak makan. Bapa tega. Mak, anak tu nakal ke, anak tu tak buat homework ke, anak tu kacau adik ke, tapi dia takkan sampai hati kalau anak tu lapar. Betul tak betul? Memang betul lah. Tapi bapa tega tau. Niat untuk mengajar. Tapi mak tak tega. Dia tak pakai logik namanya. Bapa akan kata, ini anak setan ni, dah 5 kali masuk pusat serentik, anak setan. Bapa akan cakap, mak akan kata, ni anak saya, tu abah, dia dah 5-6 kali masuk pusat serentik. Memang satu kampung benci, satu taman perumahan benci dia sebab dia macam-macam masalah, tapi dia anak saya, tu abah. Itu bahasa mak. Logik ke tak logik? Dia banyak pakai gerak batin yang jauh lebih powerful daripada logik. Dua-dua penting, logik pun penting. Tetapi itulah, it goes beyond logic. It is magic. Itu sebabnya selepas Nabi dan Allah dan Rasulnya, siapakah yang perlu kita utamakan? Berkhidmat ibumu, lepas tu ibumu, lepas tu ibumu, lepas tu baru bapakmu. Faham ke faham? Faham. Dah lama tahu, tetapi kadang terlepas pandang. And yet ada anak yang kurang asyem dengan maknya. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih saya lurutkan. Buang mak, buang saudara, sebab kekasih, sebab suami, sebab isteri, saya turutkan. Dia buang mak, buang saudara. Ni pantun lah, tetapi itu nasihat, sindiran. Anak-anak jangan merepek. Kena faham. Walaupun awak sebagai isteri wajib taat suami, melebihi siapa-siapa pun selepas Allah dan Rasulnya, tapi mak tetap kena di atas sana. Jangan sampai deraka, jangan sampai buat mak kecil hati. Memang awak kena lebihkan suami, tetapi pakailah otak. Pakailah otak, pakailah pertimbangan, pakailah ilmu, pakailah iman. So careful guys, careful. Ini pesan tu abah ni, dapat ilham lah pagi macam ni. Okey. Dan program kita dibawakan oleh Psikologi Tempat Kerja untuk semua bos lah. Kalau anak buah kadang-kadang dia boleh datang, of course anybody should come, tetapi kalau bos datang, dia dapat faham, oh ni cara aku kena menasihati, menegur staf aku. Aku bos perempuan, aku kena tegur begini. Aku bos laki-laki, orang perempuan ni begini. Kan cantik. Dan you can make efforts to make all the changes because you are the leader, the boss, the supervisor, the CEO, the MD. So ataupun hantar awak punya trainer, awak punya psychologist, awak punya LRG managers yang boleh share dalam eco seminar
kepada seluruh jabatan, seluruh company, seluruh organisasi anda. But do come to our program pada 21 hari bulan Jun, ya. Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful untuk berkongsi psikologi tempat kerja. Berbaloi penting dan insya-Allah akan membantu, ya, kata tu, melicinkan kelangsungan rumah tangga, NGO, you punya majikan, organisasi dan kehidupan awak dalam dunia. Selamat di kubur, mudah-mudahan selamat di akhirat. Amin. Dan program kita dibawakan juga oleh program yang Tok Abang buat secara online. Ini integrity. Ini pun satu isu, ya. Integrity bulan Jun ni bulan integrity. So Tok Abang akan buat pada 28 Jun. Dah ramai sangat orang minta tiap-tiap tahun bersama, ya. So Tok Abang akan buat pada 28 Jun. Tok Abang akan buat secara online bagaimana untuk memperkasa integrity di organisasi anda. Integrity bukan satu pilihan tapi satu kewajiban, satu kemestian. It is not a choice, ya. Dan Tok Abang tengok, ya, integrity Malaysia agak tercabar, ya, dari masa ke masa kita tengok, ya. Semalam pun Tok Abang terdengar satu YouTube tentang bikers di Europe pun mengutuk Malaysia. Tok Abang punya sakit hati. Dia pernah sampai ke Malaysia? Tak, tapi semua online. Semua benda yang ada kat social media. Dia mengutuk, ya, mengutuk Malaysia. Tok Abang pantang, ya, orang mengata negara saya, ya. Tok Abang tak ada negara lain. So kita kena doakan negara kita dan kita kena jadi duta kecil. So orang yang nak pergi Mekah, ya, jemaah-jemaah haji, jadilah duta kepada negara Malaysia. Tapi Tok Abang tak risau. Sebab kalau pergi ke Mekah, baik umrah atau haji, Tok Abang bila cakap ditanya kita dari mana, ana min Malaysia. Wah, Malaysia bagus, Malaysia bagus. Sebab kita memang disayangi oleh orang Mekah lah, orang Arab, ya. Orang Mekah Madinah memang sayang pada orang Malaysia sebab kita terkenal dengan sopan santun, dengan tertib, dengan disiplin, dengan suka berbelanja lah, suka shopping. Ya. So kita memang disayangi oleh orang Mekah Madinah. Sebab kita semua berjaya menjadi, ialah orang tunaikan haji umrah, semua orang yang niat baik, berpribadi baik lah masa di sana, dan Allah permudahkan untuk buat baik, ya. So ingat guys, so jom kita bercakap tentang integriti, ya. Bawa bincangkan bagaimana nak berkata apa cabaran untuk memperkasa integriti, di mana punca yang manusia jadi kurang integriti, sebab individu ke, sebab kepimpinan ke, sebab sistem ke, sebab falsafah organisasi ke, sebab persekitaran ke, sebab whatever reason, kita cari puncanya. Tapi yang penting, integrity, the locus of control is inside you, your heart. Kalau hati kita bersih, kepala kita betul, kita akan jadi orang berintegriti. Orang berintegriti buat baik sebaik mungkin bila orang tak nampak. Orang yang berintegriti buat yang baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak, dan dia rasa malu kalau orang puji dia sebab dia berbuat baik. Itu orang yang ada integriti yang sebenar. There is no success without integrity. Kalau anda berjaya tanpa integriti, artinya ikut kaedah yang tak betul, anda sebenarnya gagal, dan sangat-sangat gagal, walaupun dapat puji-pujian daripada siapa-siapa pun. Success without integrity is actually a total failure, ya. Ini bukan cakap dari segi pandangan agama saja tau, dari pandangan hukum manusia pun, hukum alam. So itu yang Tok Abang akan kendalikan dan bincang dan share 25 tip bagaimana nak memperkasa integriti dalam diri, ya, anda, supaya anda jadi ahli keluarga yang terbaik, ya, ahli masyarakat yang terbaik, ahli organisasi yang terbaik, dan yang paling penting, manusia sayang, Tuhan pun sayang, ya. Buatlah apa yang Allah suka walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Itu dia part of integrity. Come to our webinar pada 28 Jun. Tok Abang excited, ya. Tok Abang dah revamp nota-nota Tok Abang, cantik, dah kemas dan dah siap. Dah siap dah. Dah hantar pada Cik Ikin untuk dihantar link tu, nota tu kepada mereka yang mendaftar, ya. So 28 Jun, ya, memperkasa integriti dalam organisasi, tapi bermula pada diri anda. Jangan lupa, ya, Tok Abang tak tengok, malam kita tengok 300 lebih pun, ya. Jom masuk Telegram channel,
waiting list, webinar mental perkasa, perkasa mental mental perkasa lah, whatever you call it lah ya. Jom masuk waiting list, supaya bila kita ada program mental perkasa pada 18 Jun, anda akan dapat early bird. Kita belum boleh mendaftar lagi, belum, ni waiting list ya. Tak salah tu apa, pendaftaran dibuka pada 11 Jun, so that everybody on the same footing. Siapa yang register pada 11 hari bulan saja akan dapat early bird diskaun 50%. Dan in the future pun akan dapat begitulah, mudah-mudahan ya. Tuan akan buat banyak program ya, macam mana memperkasa mental, memperkasa IQ, memperkasa EQ, memperkasa RQ, SQ ya, MQ, motivation quotient, AQ, advertising quotient. Ni Tuan akan bincangkan webinar by webinar, insyaAllah. Dan siapa yang dalam kita punya Telegram channel waiting list, insyaAllah akan dapat special rate lah, dan anda akan dapat networking yang luar biasa. Okey, ya, itu dia antara penaja kita pada pagi ni. 43 ya, belajar untuk merapatkan diri dengan Tuhan dengan cara bermunajat, dengan meditasi ya, dengan zikir, dengan belajar silat. Ada dua orang manusia jumpa Tok Abah minggu lepas. Dia kata adik-beradik dia pun tak bagi semangat, adik-beradik dia pun tak bagi semangat, membunuh semangat. Tok Abah kata apa? Mungkin adik-beradik awak ni nak bagi awak semangat cara negatif. Mereka tak belajar psikologi, mereka tak belajar komunikasi, mereka mungkin tak belajar cara nak counselling, mereka tak ada basic knowledge. So mereka merangsang cara mereka dirangsang oleh dulu-dulu. Sebenarnya Tok Abah pesan balik, marah bukan kebencian tapi tanda sayang. Mereka kutuk-kutuk awak, what is the living intention? Agak-agak dia benci you ke? Tak adalah adik-beradik saya ya. Mereka dah berjaya tak? Mereka berjaya. Awak dari berbanding mereka saya belum. Jadi itulah kata, macam kau ni, kenapa kau ni, muka ni kau ni memang tak ada. Dan, mereka macam mengutuk, tetapi sebenarnya dia nak bagi motivasi. So nombor satu, understand their loving intention. Nombor dua, setiap kata-kata negatif daripada mereka awak jadikan sebagai cabaran. Alright, I prove to my brothers and sisters I am not what they think. I am 10 times better than that. Tu ramai orang berubah sebab kena kutuk. Ada seorang lelaki nak berkenalan dengan seorang wanita, dan mak wanita ni kata apa? Kalau awak kerja macam ini, ya, tolonglah janganlah nak berkawan dengan anak saya. Ya, saya tak reda lah anak saya berkawan dengan orang macam ini. Itu kata mak tu, kurang lebih begitulah, dalam nada yang walaupun lembut tapi keras. What happened to this man? Patah semangat, give up? Tak. Dia kata, okay, I'll prove this lady that I am 10 times better than what she thought of me. Dia buat yang terbaik. Dia dah kerja, lepas tu dia buat kerja tambahan, bisnes online, gini gitu. Lepas tu dia jadi sehebat-hebatnya, dia bakal terbang kat pilot. Engkau ini kisah benar ya, kisah benar, tapi kisah lama lah ya. Okey, so tu sebabnya kadang-kadang kita kena mesyuarat, kena istikharah sebelum buat keputusan. Takut misalnya, takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. Alright, okey. Belajar untuk meditasi, untuk bertakarub dengan Allah, untuk berzikir, untuk mencari ketenangan dalaman, untuk bahagia yang hakiki. Garit 43. 44. Ini Tok Abah nak, bukanlah nak mengkritik, tapi nak memberikan nasihat, bukannya marah pun. Nasihat. Marah ke Tok Abah? Taklah, nasihat. Oi, kalau awak nak bahagia ceria, jangan sabotaj diri. Buang sifat-sifat buruk, buang amalan buruk, jangan cakap kotor. Awak sabotaj diri. Orang nak respect awak, Tuhan nak sayang awak, tapi awak cakap kotor. Ya, so awak, ya Allah, keluar mulut dia aja longkang. Mukanya handsome, cara tindak tanduk okey, tertib, pameran luaran nampak okey, tapi buka mulut longkang. Awak sabotaj. Ya, malam tadi tu abang tengok cerita apa? Angels and Demon, whatever lah. Demon ya. Apa nama, Tom Hanks. Ya, cerita lama. Tok Abah tengok, anak Tok Abah kata ni bagus, he read the novel, ni bagus, Tok Abah ni bagus ya. So tentang Angel and
demons ya. So si Tom Hanks tu he's a doctor symbologist. Wah, dia ni seorang profesor. So dia tanya orang yang mengiringi dia, do you smoke? Sometimes. Mana orang isap rokok sometimes? Orang kalau isap rokok all the time tau. Janganlah nak bohong. Orang kalau isap rokok bukannya sometimes. Kalau berjudi sometimes maybe. Kalau berbohong sometimes maybe. Tapi kalau isap rokok sometimes tak betul lah. Tak betul. Tapi adalah seorang dua yang social smoker dia call it. Dia tak beli rokok tapi kalau orang belanja dia sapu juga ya. Social smoker. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak berhenti isap rokok tapi dia berhenti beli rokok tapi tak berhenti isap rokok. Kena punya pandai punya orang. Rokok dah mahal ya. So ni bila awak isap rokok, awak sabotage diri and you thought you are happy. Isap rokok je keluar dopamin, hormon yang hormon gembira, hormon tenang sebab awak ambil dadah. Tak pandai. Dari segi hukum, fatwa dari Majlis Fatwa Negara kita, tak salah Taubat tahun 1992, isap rokok hukumnya haram. Bukan Tok Abah cakap, Majlis Fatwa Negara ya. Dan ijma' mufti satu dunia ya pernah bersidang dan mereka mengharapkan isap rokok. Tapi masih ada polemik di situ. Tok Abah bukan orangnya untuk membicarakan. Kena tanya mufti, tanya ulama tabayun. Alright? So isap rokok boleh mensabotaj diri ya, cakap kotor ya, banyak merungut, banyak macam ikan haruan ke ikan keli. Dia mengungut aja, buka mulut mungut. Tok Abah terkenang maksud satu hadis. Dia punya matan asal Tok Abah tak ingatlah. You all check ya. Barang siapa yang komplain merungut waktu pagi, dia sebenarnya merungut tentang Allah, mengenai Allah. Dia artinya bercakap buruk tentang Allah lah ya. Lebih kurang begitu maksud hadis tu. Check it out, Google tabayun. Jangan dengar cakap Tok Abah ya. Tok Abah bukan ahlinya, tapi check balik. Barang siapa cukup dianggap berdosa, orang yang mendengar sesuatu perkara, dia terus sampaikan ke orang lain atau terima bulat-bulat tanpa tabayun, dia dah jadi macam berbohong maksud hadis ya. So jangan pagi-pagi, alamak kenapa aku sakit, itu sakit, kenapa hujan pula pagi ni, kenapalah budak-budak bising pula, kenapalah asyik keluar di mulut dia komplain. Jangan kamu berpagi-pagi merungut. Itu sebenarnya merungut tentang Allah. Kurang lebih begitulah ya, maksud hadis tu. Be careful ya. Be careful. So buang sifat negatif tu ya. Isap rokok, membuang masa, bertangguh-tangguh, ni semua sabotaj diri. Dia patut buat tapi bertangguh-tangguh. Dia tahu mak dia akan menjegit bila sampai pesanan yang ketujuh, pergi sekarang. Ketujuh kali baru dia akan naikkan suara, baru dia bergerak. Ni orang yang sabotaj dirinya. Kenapa buat mak marah, mak naikkan suara ya? Sebab bila mak marah waktu pagi, mak punya mood the whole day spoil. Dan mood awak pun sebenarnya spoil juga the whole day sebenarnya ya. Tidak dapat keberkatan. One positive thought in the morning will make your whole day positive. Itu kajian psikologi. Satu pemikiran positif waktu pagi, awak bangun tidur dengan senyuman, angkat tangan, berdoa ya, bersyukur, maka sepanjang hari akan jadi positif insya-Allah. Itu yang Tok Abah cuba nak amalkan. Bangun pagi senyum, angkat tangan, doa, cakap yang baik-baik. Jangan buat orang lain kecil hati, jangan terasa kecil hati. Jangan awak kecil hati, jangan buat orang lain kecil hati. Kalau boleh, buat orang lain senyum. Sebab bila kita buat orang lain bahagia, kita yang akan dapat bahagia. What you give, you get back tenfold insya-Allah. Ya. So buang sifat-sifat dan amalan yang negatif yang mensabotaj diri. Tok Abah dah sebut dulu, tapi ni re-emphasize dalam package yang baru. Tip nombor 44 ya, jangan sabotaj diri awak dengan mengenang peristiwa yang pahit yang lama-lama. Come on, awak belum move on, bahasa orang sekarang, awak belum move on ke? Dah putus cinta 3 tahun, move on lah. Awak belum move on lagi ke? Belum move on, bahasa-bahasa orang sekarang. Dalam drama adalah dalam drama Siti Rohaizah punya drama Rohaizah ya.
ya, Rosmiza. Drama Siti Rosmiza. You belum move on ke? Tok Abah tertengok semalam drama sambil-sambil pagi, sambil-sambil Lena jaga Lena terdaga apa? Dendam seorang isteri. Adalah dalam satu scene tu, dia tanya si Kirana, awak belum move on ke? Kata si bekas adik ipar, belum. Itu yang Tok Abah kata, dah diceraikan kan, dah bercerai pun tapi belum move on, masih nak berharap, masih nak dendam, masih nak balas, masih nak buat benda yang tak elok, ya. Ini semua memang awak mensabotaj diri awak, ya kan. Semalam dah jadi sejarah, besok satu misteri, ya. Semalam history, besok misteri. Today is present. Tok Abah dah cakap dulu. Yesterday is history, sejarah. Tomorrow is mystery, you tak tahu. But today is present. Today is present. Present is hadiah lah. Hadiah anugerah dari Tuhan untuk awak buat yang terbaik. Ya, jadikan setiap hari awak hari yang terbaik. Mana tahu hari itu hari awak yang terakhir. Tok Abah dapat nasihat dari seorang profesor 1984. Muhammad, make each day your masterpiece. Who knows that day could be your last. Muhammad, jadikan setiap hari awak hari yang terbaik. Mana tahu hari itu hari awak yang terakhir atas muka bumi. Itu nasihat tahun 84 seorang profesor Tok Abah, profesor in psychology. And I hold strong, ya, to that statement, ya. Seperti kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok, kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. So kalau nak mati esok, masih nak sabotaj diri, masih nak lara, masih nak mengata orang, masih nak enggan, masih dendam, masih isap ukuk, masih buat benda yang tak elok, masih nak berjudi, masih nak tinggalkan solat, contoh, ya, contoh. Kalau awak ingat awak mungkin mati esok, masih nak tinggalkan solat, masih nak bertangguh-tangguh, masih benci-benci, masih nak berdendam, contoh, ya. So buang sifat-sifat dan amalan negatif today, guys, because tomorrow may not appear. Bak kata sastrawan, penulis, walaupun ayam tidak berkokok, matahari tetap timbul. Walaupun awak tak berubah, awak masih jahat, kalau sampai ajal, mati-mati juga. Faham ke faham? Faham. Walaupun ayam tidak berkokok, matahari tetap simbol. Walaupun awak tidak berubah, ya, kalau sampai ajal, awak mati juga. Be careful, guys. Be careful. So jom kita berubah jadi orang yang terbaik hari ini. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Jangan loya buruk. Jangan loya buruk. Aku belum buang tebiat, takkan nak mati. Jangan loya buruk, ya, because you don't know apa itu buang tebiat in your case, ya. Mungkin apa yang awak buat tu semua buang tebiat, ya. Tapi bila orang gurau dengan Tok Abah, Tok Abah ni macam buang tebiat. Betul, saya memang tiap hari buang tebiat. Sebab saya kena buang tabiat yang buruk. Ini topik kita, ya. Tok Abah kena buang tabiat yang buruk, kena bentuk tabiat yang baik. Betul. Awak memang betul kalau kata Tok Abah ni buang tabiat. Memang Tok Abah cuba untuk buang tabiat yang buruk-buruk. Bercakap kotor, menipu, ya, bertangguh-tangguh, ya, buat benda yang lara, mengata orang. Yes, Tok Abah memang buang tabiat. Kalau orang tanya, kau ni buat baik macam buang tabiat aja. Betul. Saya nak buang tabiat buruk dan nak bentuk tabiat yang baik, yang baru, yang baik. Ya. Okey, jom kita semua buang tabiat hari ni. Kita buang tabiat, ya. Buang tabiat yang negatif dan kita bentuk, gantikan dengan tabiat yang baik. Selagi kita tak buang tabiat yang buruk, susah nak masuk tabiat yang baru. Ya. Tapi boleh juga, kata seorang ulama pada Tok Abah, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Perbuatan baik itu akan menendang keluar, ya, sifat-sifat buruk dalam diri kita, insya-Allah. Ibarat kalau Tok Abah ada air kotor dalam gelas ni, Tok Abah buka pipe, masukkan air bersih, maka air kotor dalam cawan ini akan membuat, akan keluar lama-lama, yang tinggal air yang baik. Itu ibarat tamsil, ya. Bagaimana kita boleh tendang keluar sifat-sifat dan amalan buruk dengan cuba buat baik, buat baik, buat baik. Kita belum baik dan kita jangan perasan kita dah baik. Kita buat baik, buat yang baik, buat yang baik. Perbuatan baik itu, ya, akan menutup perbuatan yang jahat, akan menyah cemar, menendang keluar benda-benda yang negatif dalam diri kita, insya-Allah.
Itu pun satu pendekatan yang lebih proaktif, insyaAllah ya. Okey, so ingat program kita hari ini dibawakan oleh seminar dalam kelas bersama Tok Abah 9 pagi sampai 4:30 petang. Psikologi di tempat kerja, bos-bos, supervisor, leaders can come, counselor can come, HRD manager can come. Bagaimana kita nak menserasikan antara staff atau utamanya antara gender, laki-laki dan perempuan, memahami the psychology of different gender, antara gender, berkomunikasi, berinteraksi, bekerjasama, bagaimana nak serasikan roh antara laki-laki dan wanita, memahami mereka, apa kebencian wanita dan kesukaan mereka, apa kebencian laki-laki dan kesukaan lelaki, bagaimana nak kata tu memahami antara satu yang lain dan berinteraksi dalam satu pasukan yang mantap. Psikologi di tempat kerja sangat penting, yang relevan untuk rumah, untuk masyarakat, untuk organisasi, untuk NGO, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Come to our seminar insya-Allah pada 21 Jun. Tok Abah bersama anda dan so ramai orang yang dah tempah dan nak minta permission daripada bos dan masing-masingnya. So bos allow your staff to come to our seminar offline secara bertemu dengan Tok Abah dan Cikgu Saiful pada 21 Jun. Dan program kita juga dibawakan oleh program integriti pada 28 Jun. Ini memang sesuai untuk semua orang lah. Integriti, jom persekata integriti dalam organisasi. Integriti satu kemestian, bukan satu pilihan, bukan satu alternatif, bukan satu baguslah kalau ada. Tak wajib. Kejayaan tanpa integriti adalah kegagalan yang nyata. So please, dan integriti Malaysia secara umumnya sekarang sedang tercabar. Tapi jangan cakap banyak, jangan komplain banyak, jangan bercakap saja, jangan retorik saja. Do something about it. Sebab kita semua duta kecil Malaysia, duta kecil organisasi. Anda semua duta kepada keluarga masing-masing. Let's build up our integrity. Integrity adalah buat benda yang baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak. Itu bahasa simple lah, definisi simple apa itu integrity. Buat benda yang baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak. Bukan awak nak tunjuk-tunjuk, artinya itu integrity. Alright. Dan Tok Abah lupa so program kita juga selalu dibawakan oleh Kodisep ni. Ni untuk orang umur 40 tahun ke atas sangat bagus sebab Kodisep dia punya ingredient yang utama ialah bahan atau herba yang banyak antioksida yang dapat repair seluruh badan kita dengan izin Allah. So Kodisep ni sangat bagus untuk orang yang 40 tahun ke atas, untuk betulkan sistem dalam badan. Tok Abah dah makan 2 bulan lebih so makin senang berjalan, makin senang untuk solat, makin alhamdulillah lah masa kena Covid pun dalam masa seminggu almost back to normal, tak ada kesan long Covid. Tak ada sesak nafas, tak ada sakit-sakit lutut, tak ada dia punya carry over symptom, tak ada. Alhamdulillah. Itu yang Tok Abah seronok sangat. Ni ada semua, ada link kat atas tu untuk dah ramai pun yang dah dapatkan. Dan jangan lupa untuk itu untuk orang dewasa 40 tahun ke atas, untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas sampai anak purba anak antik macam Tok Abah umur 70 pun masih relevan. Excel Plus yang perasa coklat yang sangat lazat. Dah bagi ke anak-anak, jauhkan dari mereka, kalau tidak mereka akan habiskan satu botol. Ada vitamin C untuk kita punya immunity, untuk ketenangan, untuk kulit. Ada kolesterol susu awal lembu memang bagus kan. Ada buah tamar, ada tak ada gula ada susu, ada DHA dan ada lotus seed, biji teratai. Biji teratai ada aura ketenangan. Jadi anak-anak yang makan ni akan tenang, akan bertenaga. Kalau belajar dia fokus, dia seronok. Dan bila belajar fokus, seronok dan belajar lama, apa jadi? Pandailah akhirnya. Bukan makan ni terus pandai, faham? Tapi mengubah lanskap diri. Dan apatah lagi bila mak bapak dah melabur sikit untuk anak-anak atau cucu, mak bapak cakap jangan elok-elok, berfikir positif, haramkan perkataan negatif, amalkan sunnah, bawa masuk rezeki yang halalan thayyibah, suami isteri tak bergaduh, suasana rumah tangga aman, masa belajar menghadap kiblat, doakan kepala
rentetan kepositifan yang berlaku. Sebab sedikit pelaburan, seluruh keluarga berubah. Wow, you cannot go wrong there. You cannot go wrong. Make benda-benda macam ni sebagai pencetus perubahan komprehensif dalam keluarga. That is Taubat punya mission. Bukannya makan terus berubah jadi pandai, mengarut, ya, never overclaim, never. Tetapi kita kena usaha, ya, dengan cara yang betul, dengan doanya, dengan ikhtiarnya, and then serah pada Allah, ya. Fa iza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Baguslah, betul. Alright, okay, so wrap up, ya. 45, sebab Allah itu ganjil, kita witirkan. 45 last untuk pagi ni ialah belajar distressing teknik. Distressing, bagaimana nak mengurangkan stres dalam diri kita. Aku tak stres. Jangan. Ya, sebab Tok Abah buat kajian dan baca banyak kajian. Mereka yang rasa mereka tak stres sebenarnya orang gila, ataupun orang yang tak berapa ciuman, gila tu, ataupun orang tak kenal diri, ya, ataupun kanak-kanak, ya. You cuba tanya orang gila. Awak gila ke? Engkau gila ke? Mana aku gila? Doktor tu gila. Dia kata aku gila. Aku gila betul doktor. Orang gila tak pernah mengaku gila. Orang bodoh tak perasan dia bodoh. Orang pandai tak pernah mengaku pandai, kalau dia betul-betul pandai lah, ya, kecuali dia cuma menyanyi pandai, aku pandai, itu lagu, ya. Tiru macam saya, bukannya sombong, itu lagu, ya. Engkau jangan pula alah tengok nyanyi pun sombong, itu gaya lah, ya. So tolong, ya. So belajar distressing teknik. Caranya ala bizikrillahi tatmainul qulub, ya, dengan zikir. Itu sebabnya Tok Abah bila terkenang pesan Nabi pada Aisyah sebelum tidur, Tok Abah kata, ya Allah hebatnya, ya. Simple advice, wahai Aisyah, pesan Nabi pada Aisyah, mafhumnya, ya. Dia kata, wahai Aisyah, jangan kamu tidur sebelum kamu buat 4 perkara. Jangan tidur sebelum kamu dapat syafaat semua Nabi, semua Rasul. Jangan kamu tidur sebelum kamu dapat redha semua manusia. Wow, ya. Jangan kamu tidur sebelum kamu khatam Quran. Yang pertama, sebelum kamu khatam Quran, nombor 1. Sebelum kamu dapat redha semua, syafaat semua Nabi, sebelum dapat redha manusia, sebelum kamu dapat pahala buat haji dan umrah, jangan kamu tidur. Aisyah menjawab, macam mana ya Rasulullah, masa nak tidur nak buat 4 perkara ni, ya, macam impossible. Nabi memberi penerangan, kalau kamu baca 3 kali surah Al-Ikhlas, kamu akan dapat pahala macam khatam Quran. 3 kali pun Allah. Boleh tak? Boleh. Dah buat belum? Dah. Tahniah. Dah buat belum? Belum. Don't give up. Jangan rasa menyesal, ya. Yang lepas sudahlah, forget it. Do it today. Ya. So kita masa baging sebelum tidur khatam Quran. Lepas tu kita selawat atas Nabi, kalau boleh 10 kali. Kalau boleh buat selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Macam kita baca tahiyat lah, ya. Itu selawat Ibrahimiyah, kalau boleh 10 kali, maka kita akan dapat syafaat para rasul. Jom kita istighfar banyak-banyak. Nabi bersabda, aku bertaubat 100 kali sehari. So kita istighfar lah banyak-banyak. Taubat semalam bila tengah alah bantu-bantu mak, tok mak sikit, Tok Abah istighfar. Tok Abah pun cakap kat tok mak, zikir. Sebab bila kita zikir, kita merawat diri kita. All our body system, our cell dalam badan. Bila kita berzikir kat mulut, sel-sel kita pun berzikir sama tau. So badan kita akan pulih, ya, step by step, ya. So Tok Abah akan cakap kat tok mak zikir, Tok Abah pun zikir sama sambil gunakan air terake, alat lah untuk tolong Tok Abah zikir, Tok mak zikir. So bila kita istighfar, kita akan mudah-mudahan dapat redha manusia. Dan barang siapa yang bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali, dapat pahala macam melakukan haji umrah. Dah buat belum? Dah, tahniah. Dah buat belum? Belum, never mind. Yang dah lepas, jangan risau, kita buat malam ni. Gitu. We move on. Barulah move on yang betul. Let's move on. Bukannya move on daripada kecewa yang lepas. Let's move on. Gitu. So ini distressing technique. Breathing. Tok Abah belajar sejak muda. Tok Abah belajar ambil nafas cara perlahan-lahan melalui hidung.
dengan 7 bilangan. Tapi semalam Tok Abah baca kata pakar ni 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh, tapi Tok Abah pergi ke 7. 6, 7. Ambil nafas pelan-pelan. Tahan 7 saat. 1, 2, 3 sampai 7. Tahan. Lepaskan nafas, keluarkan nafas daripada mulut perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan 7 bilangan. 1, 2 sampai 7. Ini namanya deep breathing, complete breathing. Dia akan mengambil sebanyak mungkin oksigen dan mendetoks atau mengeluarkan karbon dioksida, karbon dioksida. Buat lebih kurang minimum 10 kali, awak akan recharge, akan tenang, akan lebih bersemangat, bertenaga. Tok Abah buat 30 kali. Kalau sebelum masa muda Tok Abah dulu gemuruh masa nak buat presentation, nak bagi kuliah, nak bagi lecture. Ni bukannya kuliah dengan pelajar, itu tak adalah teruk. Ni untuk bagi present paper, international papers, ataupun bagi kursus pada orang besar-besar, pada pemimpin-pemimpin, pada menteri-menteri. Gemuruh kau dulu. Sekarang adalah sikit. Kalau tak gemuruh, orang yang sombong. Ya, sebab kita respect orang depan kita, kita gemuruh. Tok Abah dulu sampai, maaf ya, terberia-beria. Beria-beria tu kata orang Brunei, berak-berak lah, diarrhea. Beria-beria. Tok Abah ingat, wah kamu beria-beria. Tak ada beria-beria pun. Saya cuma sakit perut. Ya, tak ada beria-beria. Tok Abah ingat cakap beria-ia. Kamu ni sungguh-sungguh ke? Tak ada sungguh-sungguh, beria-beria. Tok Abah salah dengar kan? Ini bahasa orang Brunei. Beria-beria mean diarrhea. Ya. So kita buat pernafasan, ya. Apatah lagi kalau kita buat pernafasan tauhid. Kena belajar, kena berguru. Lepas tu kena exercise. Tok Abah buat tabata dari masa ke masa untuk distress. Tengok ikan dalam aquarium. Of course zikir and zikir and zikir. Urut mengurut, mandi air hangat, ya, warm bath, distress. Dengar lagu, bernasyid, bersyair, ya, berlagu. Of course baca Quran dengan berlagu akan tenang all the stress factor. Baca lagu, baca Quran dengan bersuara. Kalau boleh berlagu, tak berlagu pun tak mengapa, tapi bersuara. Sebab suara, getaran suara bila mengaji akan distress yourself dan membuang trauma-trauma dalam diri. Ini ikut kajian. Tok Abah suka sangat. Ya, kalau kita trauma, teringat benda yang tak elok, kita baca Quran secara jahat, secara bersuara, maka getaran suara akan repair diri kita. Wow, recharging, ya, very recharging dengan baca Quran secara bersuara. Ya, tu ni. So kita berhenti sekarang. Besok hari Rabu insya-Allah. Kalau panjang umur kita sambung dan Tok Abah ulang balik poin nombor 45. So ingat guys, ya, jangan lupa janji temu kita psikologi tempat kerja pada 21 Jun. Please, ya. Bos-bos hantar your staff minta izin. Bos-bos pun patut attend, ya, this program, ya, untuk supervisor, untuk leaders, untuk managers, come, ya, untuk counselors, apatah lagi untuk guru-guru, untuk mak bapak, sesuai sangat memahami anak-anak yang berbeza jantina. Alright, dan jangan lupa kita punya tolonglah beritahu kawan-kawan yang belum lagi join Telegram channel Tok Abah, ya, Telegram channel waiting list Mental Perkasa, webinar Mental Perkasa, join. Tadi Tok Abah tengok malam tadi 350 lebih. Tok Abah target dapat 1000, ya. So beritahu kawan-kawan join masuk webinar cepat-cepat. Webinar pula, masuk dalam Telegram channel dulu. Semua link ada kat atas, ya, kat komen pin kat atas tu ada link. Join Tok Abah punya Telegram channel. Awak, you cannot lose lah guys. You akan untung jadi kawan Tok Abah. Tok Abah akan bagi banyak tip, ya, melalui Telegram channel tu, ya. Dan jangan lupa program 28 Jun, ya, integriti, memperkasa integriti dalam organisasi. Integriti satu kemestian, bukan satu pilihan, ya. Come to our webinar pada 28 Jun, ya, insyaAllah, ya. Ini memang ramai yang akan join. Tok Abah yakin ramai organisasi yang akan hantar. Takut nanti awak ada limit, ya. Tok Abah punya kita punya permit untuk kita punya webinar, ya, pun ada limit. Tapi kena boleh tambah lah. Kalau dah maksimum kita boleh tambah, kena bayar ekstra lah kepada pihak website dia, ya. Alright,
So all the best guys, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, selamat pengantin baru Abdul Rahman dan Wawa si Nur Wahidah ya, yang semalam berbuat apa nama kata tu majlis walimah, bertandang di belah lelaki atau abah semalam dengan adik-beradik semua sama jadi orang tua ramai ya. Oh ya Allah, beribu orang datang ya di Dewan di Shah Alam, ya Allah ramainya. Terima kasih, mudah-mudahan bahagia til jannah ya. All the best guys. Make today your best day ya, dan sampaikan assalamualaikum warahmatullahi pada keluarga masing-masing. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.